Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu keluar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. So semua jelas Kita sambung al-muwazanah bainal mafasidi wal madari ba'daha wa ba'd. So di sana ada hubungan di antara aulawiyat dengan muwazanah, di antara keburukan dan keburukan. Dan ini berlaku dalam kehidupan kita. Doktor nak potong kaki dengan nyawa. So sudah tentu kita selamatkan nyawa tu lebih besar, azam. Najis babi dengan nyawa, sudah tentu kita selamatkan nyawa dulu. Mati dengan mempertahankan negara kita utamakan dulu. Jadi ini di antara timbangan-timbangan yang mana dia terkesan dengan zaman. Sebab fatwa ini ataupun pandangan ini dia terkesan dengan 4 benda. Perubahan manusia, perubahan budaya, perubahan zaman dan perubahan tempat. Jadi kita tak boleh nak bawa isu Malaysia ke negara lain, kesan dia berbeza. Jadi ini di antara kaedah-kaedah usul yang penting di dalam pemikiran seorang pendakwah ataupun seorang faqih. Tapi faqih lebih besar lagi lah. Perlu dilengkapkan dengan ilmu-ilmu yang mantap. Tapi more kepada dakwah kita, guru takmir, kita juga mesti ada pertimbangan. Tak boleh kita sembrono macam tu. Sebab itu Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala, dia kata apa, kalau kita tengok orang tawaf kubur pun, kita nasihat dia baik-baik walaupun salah tawaf kubur tu. Bukan kita pergi marah dia, kita nasihat dia. Jadi ini di antara kita perlu menimbang sebab mereka masih Muslim. Masih Muslim dan kita aulawiyat dia, mizan dia perlu ditimbang dengan nasihat. Fal mafsadah allati tu'attilu daruriyan ghara allati tu'attilu hajiyan. Kita kena tengok keburukan ini adakah dia akan mentaktil daruri seperti nyawa ataupun dia menyebabkan kos tinggi. So kita tengok mafsadah seperti kita memotong kaki, kita buat. Kerana kalau kita tak potong kaki, dia boleh menjejaskan nyawa kita. Dan ini yang banyak berlaku di hospital lah. Patient-patient tak mau dengar cakap doktor. Dia tak mau potong kaki. Dia sanggup mati. Ulama salaf kata apa? Yang disebut oleh Al-Imam siapa dalam kitab Lataiful Minan, Ibn Rajab Al-Hambali. Kitab tu sangat penting Lataiful Ma'arif. Asatizah kena ada sebab dia menceritakan kelebihan bulan-bulan Islam, 12 bulan. Jadi kita yang pertama dalam dunia dakwah ini, kita mengenal kitab-kitab sumber rujukan utama. Misalnya untuk peringkat sederhana, kita baca Matan Arba'in dan Riyadhus Salihin. Kalau kita dah faham, belajar, bertalaqi, barulah kita baca Bukhari dan Muslim. Sebab benda itu kena ada kemampuan sebab mereka ada mazhab mereka sendiri. Namun khulasah kutubus sittah itu ada pada Riyadhus Salihin. Dan saya harap guru takmir mengajak Riyadhus Salihin, ya. Sebab itulah tasawuf sunni. Kata ulama itulah tasawuf Imam Nawawi rahimahullah. Jadi wal mafsadah allati tadarru bil mal dunal mafsadati allati tadurru bin nafsi. Kerosakan yang menjahanamkan harta lebih rendah daripada merosakkan nyawa. Itu yang kita katakan. Kadang-kadang kita terpaksa rosakkan barang tu kena selamatkan nyawa. Misalnya lembu nak langgar kita. Tapi ini yang bercanggah dengan undang-undang bunuh hayawan ni. Sebab itu saya katakan semua benda tak boleh bersifat konservatif termasuk undang-undang hayawan. Kalau buaya main serang kita, kita tak boleh nak bunuh dia. Dia kena ada orang yang ada lesen. Kalau ada lesen pun boleh bunuh. Tapi kita ni manusia. Kalau kita terbunuh binatang pun janganlah terlampau hukuman tu berat sangat.
Kalau tak sengaja, kita diserang lah. Anak diserang oleh buaya, harimau. Kepupusan harimau ni dia tak menjejaskan jadi salah apa-apa pun. Tapi kita kena jagalah, kita berpegang hak-hak binatang ni. Tapi janganlah sampai binatang tu mengatasi nyawa manusia tu. Sebab tu saya katakan semua sektor kerajaan termasuk agama sendiri memerlukan inovasi. Termasuk saya sendirilah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kita perlu menyahut seruan perubahan ini. Dunia berubah, zaman berubah. Daripada zaman sandwich. Sekarang ni, zaman begitu cepat, 5 saat, 3 saat. Takkan kita pemikiran kita 10 minit kan? 3-4 saat juga lah. Jadi, kita sebagai pendakwa kena bersedia. Kita perasan kadang-kadang kita duduk dalam pentadbiran, kita selalu kata dekat bos kita, bos ni dah tua dah, tak ikut perkembangan. Semua orang akan kata macam tu dekat bos. Atau kita kata dekat ketua kampung, kita kata dekat Tok Imam. Tok Imam dia lama dah cara pemikiran kolot. Benar, apa yang kita kata tu betul. Tapi satu hari nanti orang akan kata pada kita, kita pun merajuk. Sebenarnya, semua orang kata kat orang lah. Tetapi kita kena ambil bahawa ini menunjukkan kepada satu data, manusia kena berubah. Kita kena bersama dengan zaman. Pendakwah yang berjaya, kata ulama, dia mudrikun di zaman ini bertepatan dengan kata-kata salaf. Rahimallahu mura'an arafa zamanahu wastaqamat tariqatuh. Allah merahmati orang yang kenal zaman dia dan lurus jalan dia. Kalau kita tak kenal zaman kita, kita tak guna online ni. Kalau kita masih kata kita kena talaki duduk depan, masih ada orang bertanya lagi. Ya, dia tidak membatalkan talaki fizikal, tapi jangan kita jumuk sampai dah fizikal tak boleh, kita pun online pun tak mau. Jadi kita dalam wasail, kita kena sentiasa maju ke depan. Sekadar mana yang termampulah. Kalau kita tak mampu, kita bagi ke orang, tolong kita. Jadi kalau kita macam tak mau juga berubah, orang akan tinggal kita. Kenapa anak muda pergi kepada orang lain, tak pergi kepada orang agama? Sebab kita keras. Kita rasa kita seorang betul. Ini problem. Jadi kita mesti ada perubahan di sana. Di sana ada kaedah la darar wala dirar, ad-darar yuzalu biqadri imkan, ad-darar yuzalu. Ini kita dah syarah dah dulu dalam kaedah fiqhiyah. Jadi ini yang kita perlu lihat. Seorang pendakwah dia merawat bukan menghukum. Kalau kita menghukum, kita qadhi. Kita bukan qadhi yang duduk di mahkamah. Kita merawat. Hatta kalau dia tu ada HIV, dia tu pelacur, kita nu'aliju, kita merawat mereka. So, ini di antara muhimmatu ad-da'iyah. Dia panggil humumud da'iyah. Buah, duk fikir selalu. Tetapi dalam masa yang sama kita pun kena islahkan diri kita, berzikir, istighfar. Betapa perlunya kepada pendakwah yang faqih, pendakwah yang penyayang. Ini yang kita perlukan. Kita tidak perlukan kepada suara yang kuat. Kita tidak perlukan kepada quwwatus saut. Kita tidak perlukan kepada suara yang kuat, tapi kita perlukan kepada kekuatan. Ilmu, kekuatan fakta, kekuatan hati. Kerana kepentingan kita adalah al-islah wal musalahah. Ingat kaedah ini yang dibawa oleh Ittihad Ulama. Kalau tuan-tuan bersetuju, alhamdulillah. Kalau Dr. Razali setuju, sangat bagus. Iaitu konsep kita adalah al-sulhu wal musalahah. Ustaz Yusuf, kita nak berdamai dan kita cuba mendamaikan orang. Itu konsep kita, al-sulhu wal musalahah. Siapa-siapa yang bergaduh, tak kira lah ulama pondok dengan ulama universiti, kita damaikan. Jangan kita apikan. Jangan kita pelekehkan orang. Iyakum wa tahqirat. Hindarilah mempelekehkan orang. So kita, manhaj kita ialah bayan, islah, sulhu wal musalahah.
Ketika itu kita akan dapat jumpa outcome. Saya baru ni persidangan yang Aqsa itu, Ustaz Abu Zaifah. Ustaz Abu Zaifah ni bekas qadi. Dia tahu, dia dengar banyak masalah. Di antara benda yang kita dapat maklumat ialah di Britain mempunyai satu buku yang ditulis mendamaikan semua aliran. Asy'arinya, Salafinya. Jadi kita kena fikir, ada tak ruang kita berdamai ni? Kau dah tak ada ruang dah, kena perang ni. Baik, al-muwazanah bainal masalih wal mafasid 'inda ta'arud. Kita kena timbanglah di antara maslahah dan mafsadah ketika bertembung. Dan saya telah huraikan. Di antaranya anna dar'al mafsadati muqaddamun ala jalbil maslahah. Ini ghaliban. Ya, ini ghaliban. Ghaliban dia mana selalunya kita utamakan mendahulukan membuang mafsadah. Tapi kadang-kadang ada mafsadah yang kita terpaksa buat demi untuk mencapai maslahah. Itu juga ada di dalam beberapa etika fatwa. Apabila maslahah itu lebih banyak. Misalnya kalau dalam kaedah fiqhiyah disebut percampuran adik-beradik. Ada adik susu kita, tapi kita tak tahu yang mana satu. Dari sudut kampung kita tak perlu berkahwin lah sebab banyak perempuan yang lain. Tapi kalau kita haramkan disebabkan ada seorang perempuan anak susu kita tak tahu, satu Malaysia tak boleh berkahwin, itu maslahah kita telah hilangkan kesemuanya. Jadi ulama kata yang tak boleh berkahwin itu satu kampung yang kecil lah. Maknanya kemungkinan besar kita berkahwin dengan adik susu. Tapi kalau satu negeri Kedah, tak perlulah sampai was-was macam tu. So kita ada guideline kita. Ada masa kita utamakan maslahah, ada masa kita utamakan mafsadah. Annal mafsadata as-saghirata tughtafaru. Mafsadah yang kecil, simple, dimaafkan sebab masalah yang besar. Sebab itu kita melihat kadang-kadang dalam dunia kehidupan kita ni ada benda-benda yang kita tak dapat nak elak. Kalau kita berinteraksi dengan orang tak pakai tudung, kita berinteraksi dengan orang bukan Islam, kita berinteraksi dengan sistem. Tapi nak buat macam mana? Tetapi kalau kita buang sistem ini lebih teruk. Jadi kita melihat betapa pentingnya melihat kepada sustainability. Kelangsungan tu penting. Kadang-kadang rugi 10-20 ringgit. Tak apalah. Sebab apa? Kita nak jaga-jaga masa panjang. Maka ini yang kita lihat dalam polisi kerajaan. Kadang-kadang kerajaan terpaksa rampas tanah. Sebab nak luahkan jalan raya supaya jam tidak berlaku. Terpaksa ambil rumah-rumah orang. Betul, kita buat satu rampasan tapi kita bayar dengan pampasan, maka maslahah lebih terjamin. Begitulah Sayyidina Umar, dia buat dasar semua rumah-rumah sahabat Rasulullah yang berdekatan masjid diuntukkan dan dibayar dengan pampasan. Ini konsep pemikiran kita. So itu kalau isu nabsyul kubur, pembongkaran tanah kubur ini dilihat kepada yang mana lebih mendatangkan maslahah ataupun mafsadah. Dia keadaan tak sama, keadaan dia tidak sama. Isu cukup banyak dalam dunia ni. Kita kena pandai handle dan kita kena banyak membaca isu-isu yang berlaku dan kita relatekan dengan syariah kita insya-Allah. Kaifa na'riful masaliha wal mafasidah. Ini how. Orang bertanya, Ustaz, macam mana kita nak tahu maslahah dengan akal dan data? Allah Ta'ala buat benda-benda duniawi ni tanpa wahyu pun orang boleh kenal. Sebab itu Islam diterima pakai. Kerana menjadikan akal sebahagian daripada alat mengenal kebaikan. Di sini Asy'ariyah menggunakan akal. Sebab akal ni sebenarnya kita kena faham akal dicipta untuk mengenal kebenaran dan dia tidak akan bercanggah dengan kebenaran kalau dia follow dia punya tertib. Dan jangan jadikan akal ini musuh kepada wahyu dan wahyu ni musuh kepada akal. Kesilapan kita ni kita jadikan benda-benda ni permusuhan. Akal musuh wahyu, wahyu musuh akal, sains musuh agama, agama musuh sains.
Tak betul. Karena Allah Ta'ala yang menurunkan mereka dan mencipta mereka. Nurun ala nur, cahaya wahyu ke atas cahaya akal. Betul, kita tidak menerima konsep pertembungan agama dengan sains. Pertembungan agama dengan akal. Walaupun sebagian orang menyatakan, sebagian ulama mengutamakan akal ke atas nas. Maksud mengutamakan itu bukan dari sudut kemuliaan, mengutamakan dari sudut kefahaman. Siapa yang nak faham nas? Akal lah. Sebab itu dalam dunia pemikiran kita ada taqaddum ni ada 5. Bila ulama Asy'ariyah sebut akal diutamakan ke atas nas dari sudut kefahaman, bukan dari sudut kemuliaan. Sebab sudah tentu nas dan wahyu lebih mulia daripada akal. Sebab dia muqaddas, sebab dia sangat suci. Maka taqaddum ini disusun bergantung pada niat kita. Taqaddumu anwa'u taqaddumi khamsatun ya fata aqarab ya sya'run wa'taraf taqaddumu illatin tab'in syarafin rutbatin dan taqaddum zaman. Saya bagi contoh dalam surah Al-Mulk. Apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Hayah dengan maut yang mana awal? Yang mana hidup dulu? Yang mana ada dulu? Mati dulu kah hidup dulu? Kita sekarang ni hidup kan mati? Tak ada siapa jawab kah? Ya, kenapa Allah Ta'ala dahulukan mati dulu? Sedangkan segi zaman, hidup dulu. Di situ, ulama membahaskan seperti Ar-Razi, itu dipanggil taqaddum syaraf. Mati dengan hidup ni yang mana lebih mulia? Mati. Maka, mati ini satu benda kemuliaan sebab dia akan menjadi pintu kepada syurga kita. Maka Allah Ta'ala sebutkan di situ dari sudut taqaddum syaraf. Makna dia disebutkan awal tu kerana kemuliaan mati ke atas kemuliaan hidup. So, dalam penyusunan ini dia banyak ada taqaddum zaman, taqaddum illah. So, bila kita baca mustalahat Asy'ariyah disebut taqdim al-aqli 'ala an-nas, bukan taqaddum syaraf. Bukan nak menunjukkan akal itu mulia daripada nas, tetapi itu taqaddum zaman. Dari sudut kita nak faham, permulaannya kita gunakan akal dahulu. So akal yang mengisbatkan wujudillah. Setelah mana akal ini diguna pakai, faham, barulah nas diguna pakai. Kalau akal pun tak terima, macam mana kita nak faham nas? So di sini yang katakan teori pemikiran. Misal kita sebut Perdana Menteri, itu taqaddum rutbah. Sebab Perdana Menteri itu nombor 1. Mungkin timbalan itu lebih tua daripada dia. Okey, faham? So, ini dipanggil anwa'ut taqaddum. So, taqaddum ini tak semestinya zaman. Baik. Al-masalih al-mar'iyyah imma masalihu dunyawiyatun atau masalihu ukhrawiyatun atau masalih dunyawiyatun. Kita masalah ada 2, dunia dan juga akhirat. Dua-dua kita kena jaga. Maka Izzuddin kata apa? Wa mu'dhamu masalihid dunya wa mafasidiha ma'rufun bil aqli. Tengok. Ini bukan mazhab Mu'tazilah, ini mazhab di Sunnah wal Jamaah. So, kebanyakan masalah dunia ni tak perlu pada wahyu, akal saja kita boleh tahu. Akal ilmiah, qawaninul aqli. Kalau kita tolak mantik, tolak falsafah, sains, kita tidak tahu kebaikan dunia. Sebab itu ulama kita menggariskan Al-Imam Ar-Razi, Imam Asy-Syirazi dalam kitabnya Al-Lumah. Babu ma yuraddu bi khabarul wahid. Bab hadis-hadis ahad yang tidak mencapai tahap mustafid ataupun mutawatir ditolak sebab bercanggah dengan hukum akal yang qat'i. Tapi tidak akan bercanggah, cuma kaedah dia begitu.
Kerana sesuatu benda yang bercanggah dengan al-aqlu qat'i, benda itu tidak akan berlaku. So, al-aqlu adalah satu alat untuk kita faham nas. Dan ini merupakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Namun mustalahat itu disalahfahami, akhirnya orang benci akal. Itulah kesilapan sebagian umat Islam membenci akal. Akal makhluk yang paling mulia. Ibn Taimiyah kata apa? Dalam kitabnya Dar'ul Ta'aril Aqli wan Naqli. Disebut al-aqlu khuliqa liyaltadza bil haqq. Akal ini dicipta untuk merasa kelazatan dengan kebenaran. So, tidak ada isu akal dengan nas. Isu adalah isu kita lah. Jadi akal kita kena agungkan, kita kena muliakan, kita kena junjung akal kita seperti mana kita junjung nas dan wahyu. Baik. Wa dzalika mu'dhamu syara'i'. Sebab tu kajian menunjukkan pada tahun 2080 ramai orang masuk Islam sebab mereka melihat kebanyakan syariat ini diterima oleh akal, kajian fakta dan data, sains dan fitrah. Sebab itu ulama-ulama Islam kena belajar sains, kena belajar biologi, fakta dan data supaya kita dapat mengizharkan kebenaran kita. Tetapi kalau kita hanya jumut dengan nas, tak ada maqasid, tak ada ta'lilat, sudah tentu susah kita nak berhadapan dengan masyarakat di Eropah dan seumpama dengan dia. Ini tahun berapa? Tahun 500 Hijrah. Al-Imam Al-Mujtahid Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam. So, buku dia adalah Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Sangat penting dibaca oleh Ahlul Fatwa dan Ahlul Fiqh dan Ahlul Fikri. Karena buku itu membicarakan tentang interest, tentang benefit, maslahah. Yang mana ia merupakan adik-beradik kembar kepada maqasid. So kita ada ilmu maqasid, kita ada ilmu masalih. So walaupun benda ni berat sebenarnya, tapi inilah kewajipan ulama. Kalau kita sebagai pendakwah tak baca buku-buku ni, makna dia siapa nak baca lagi? Idh la yakhfa ala aqilin qabla wurudi syar'i. Sebelum datangnya Rasulullah, datangnya syarak, siapa yang menentukan masalah akal? Sayyidina Abu Bakar tak sembah berhala sebab akal kata sembah berhala tu adalah qabihun. Itu yang kita belajar dalam ilmu kalam, babu tahsin wa taqbih. Bab itu sangat penting di dalam pemikiran seorang faqih. Ataupun kita namakan sebagai daurul aqli fil ma'rifatil masalih, peranan akal dalam mengenal masalih. Kalau kita tolak akal, kita tak berinteraksi dengan akal kita, oh gila. So sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengenal kebenaran? Akal kita. Yang betul-betul ya maslahah. Wa dar'il mafasid al-mahdhah. Dia sendiri yang tidak minum arak. Sayyidina Ali tak minum arak. Sebab apa? Sahabat Abu Bakar tak minum arak. Sebab apa? Sebab dia mendapati arak itu ada mafsadah mahdhah. So, kadang-kadang kalau tak ada wahyu pun seseorang itu boleh jadi baik dengan memaksimumkan penggunaan akalnya. Malang sekali orang tak menggunakan akal semaksimumnya. Sebab tu dalam Quran lebih kurang 416 ayat mengulang tentang peranan akal dan penggunaan akal. Nak menunjukkan ibadat akal ini luar biasa. The power of mind, orang panggil the power of mind. Jadi sebenarnya kalau dia tak masuk Islam pun dia dapat melihat kecantikan Islam dengan akalnya. Tapi dia tak nak guna. An nafsil insan wa ghairihi mahmudun hasan. Tentang diri insan itu sama ada baik atau buruk. Dan itulah yang dikatakan kehebatan al-aqlu. Al-aqlu ini Allah Ta'ala cipta tidak berjisim dan tidak berjirib. So kita ambil kaedah ini. Dan boleh baca sendiri ya macam mana doktor semua menggunakan akal. Jadi kita minta doa kepada Allah supaya kita dapat menggunakan akal kita semaksimum mungkin.
Bayangkan 416 ayat dalam Al-Quran berbicara tentang akal. Ini menunjukkan ahamiyatul aqli. Kepentingan akal kita merenung, berfikir, tadabbur, tafakkur, nazar, al-fikru, apa lagi yang disebut dalam Quran dengan pelbagai alwan, pelbagai warna. Baik. Muka surat 31, Syekh Qadhawi meletakkan ma tu'rafu bihi masalihud darain wa mafasiduha. Ini kita nak tahu pula maslahah dan keburukan akhirat. Di dunia dan akhirat, yang tu kalau di dunia kita boleh tahu akal dengan syarak, di akhirat dengan wahyu saja. Amma masalihud daraini wa asbabuha wa mafasiduha fala tu'rafu illa bisyar'i. Kalau di akhirat kena tahu dengan wahyu sahaja. Fa in khafiya minha syai'un tuliba min adillati syar'i wa hiya al-kitab was sunnah wal ijma' wal mu'tabar ila akhirih. So ada benda yang di dunia dan akhirat tak dapat dikenal dengan akal tetapi dapat dikenal dengan wahyu. Namun akal tidak menolak, cuma dia confuse. So sebab itu akal perlu disokong, perlu dibantu oleh wahyu supaya dia dapat berfikir dengan baik. Maka ini di antara benda-benda yang kadang-kadang akal keliru, pasal apa tak boleh berkahwin dengan adik susu dan sebagainya. Maka syariat terangkan. Contohnya. Sedangkan menyusu ni tak ada apa perubahan genetik pun tak ada. Tak ada yang menyatakan wujudnya perubahan genetik. Tapi kenapa tak berkahwin dengan adik susu dan seumpama dengan dia. So ini di antara benda yang akal memerlukan bantuan kepada syarak. Baik. Selesai bab ini. Bab muka surat 32 hubungan ilmu fiqh aulawiyat dengan fiqh maqasid. Sekarang ni memang terkenal. Kita akan ada nanti bulan berapa itu qawaid maqasid insya-Allah. Kita akan study 80 kaedah qawaidul maqasid syar'iyyah. So ini di antara karangan Dr. Raisuni yang bagus membantu kita. Jadi alhamdulillah dalam pengajian kita ada syariah, kita ada fiqh mazhab, fiqh muqaranah, kita ada usul fiqh, kita ada apa lagi? Kita ada kaedah fiqhiyah, kita ada maqasid syariah, kita ada fiqh aulawiyat, kita ada apa nama dia, kebanyakan fiqh lah, fiqh kontemporari, fiqh medik, fiqh muamalat, nanti kita akan belajar juga fiqh muamalat. Jadi ini akan menjadikan insya-Allah kita ada kepelbagaian maklumat yang kita boleh berhadapan dengan masyarakat kita. Wa yartabitu fiqhul aulawiyat kadzalika bi fiqh maqasid syara'. Aulawiyat juga mempunyai terikat dengan maqasid syar'i. Bila kita jaga satu perkara yang aulawi, sudah tentu dia akan menjaga salah satu daripada 5 perkara. Sama ada agama, nyawa ataupun seterusnya. Fa minal muttafaqi alaihi anna ahkam asy-syari'ati fi majmu'iha mu'allalatun. Benda yang kita sepakat di antara ahli sunnah wal jamaah dan juga mu'tazilah. Makna dia mu'tazilah dengan ahli sunnah sepakat bahawa kebanyakan ahkam syariah ini adalah mu'allalah. Mesti ada rasional dia, mesti ada illah dia. Yang menjadikan ia ada konsep id'an, makna bila akal seseorang itu menerima dengan patuh, dia akan terima dengan tenang jiwa. Maka alhamdulillah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah ni bukan setakat mengajar Al-Quran tetapi mengajar hikmah Al-Quran, maqasid Al-Quran Al-Majid. Mana dia tadi? Wa anna wara'a dhawahiriha maqasida hadaf syar'u ila tahqiqiha. Di sebalik literal, di sebalik nas-nas ada maqasid yang syarak nak tunaikan. Kebanyakan dia macam muamalat, siasah, politik, perundangan, sistem, kesemuanya ada maqasid. Yang mana bukan hukum itu hanya berdiri di atas nas tetapi pada illah yang diambil. So illah ini, maqasid ini menjadikan kerajaan mufti itu memahami maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini yang menjadikan syariah sentiasa relevan dengan zaman.
Famin asma'illah adalah Al-Hakim. Allah ni Hakim. Yang mana Allah Ta'ala Hakimun fima syara'a. Allah tahu apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Apa hikmahnya. Ada bid'an wa tis'ina maratan. 90 lebih kalimah hakim ini daripada hakama disebut di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada besarnya makna hikmah. Makna ulumul hikmah ini yang falsafah mendakwa mereka menguasai, sebaliknya Al-Quran lebih awal daripada falsafah, membicarakan tentang madlul, makna hikmah yang hampir ada 90 lebih di dalam Al-Quran Al-Majid. La yashra'u syai'an abathan. Sebab itu kita tak boleh kata para sahabat Rasulullah taslim semata-mata, tidak. Sudah tentu mereka taslim dan id'an berdasarkan akal mereka. Cuma kita tak nampak ia berkembang seperti di zaman kita. Kita tak boleh menjadi hanya literal, nususiyin. Perlu ada hikmah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Apa hikmah dia? La'alakum tattaqun, la'alakum turhamun, la'alakum tuflihun. Itu adalah kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada hikmah. Kemudian kita tak penjelaskan kepada orang tentang ahkam mu'allalah. So, ini di antara benda menjadi kewajipan kepada pendakwa mendalami falsafah Islam dan juga maqasid syariah. Wal hakim la yashra'u syai'an abathan wa la'tibatan. Tuhan yang bijaksana tak akan mensyariatkan benda yang sia-sia. Kama la yahluqu syai'an batilan, seperti mana Allah Taala tidak mencipta benda itu tak ada faedah. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Adakah manusia menyangka dia dicipta tak ada faedah, tak ada matlamat, tak ada arah tujuan? Tidak. Ini di antara maknanya. Wa min husni fiqhi fi dinillah, di antara kefahaman yang betul terhadap agama Allah, an nudrika maqsud syar'i min at-taklif. Kita faham apakah tujuan syarak pada setiap pensyariatan yang Allah Taala taklifkan kepada kita. Hatta na'mala ala tahqiqihi, sehingga kita mampu merealisasikan kehendak tersebut. Baik. Contoh dia zakat fitrah. Kita tak perlu ketat sampai nak kena guna beras, sebab makna daripada zakat fitrah itu ialah memberi kemudahan kepada fuqara, dan pemberian mata wang dia tidak membatalkan. Sebenarnya bila kita bagi wang, dia tidak membatalkan peranan zakat fitrah dengan beras. Boleh saja bagi beras, tak ada masalah. Namun keluasan ini menjadikan kerajaan, pihak pentadbir mampu menguruskan dengan lebih mudah dengan sistem boleh bank-in dan seumpama dengannya, dan mencapai matlamat untuk mengayakan para fuqara. Jadi kalau kita sempit menyebabkan kerajaan susah untuk nak melakukan kutipan zakat, semua kena guna beras, kena ada logistik, kena ada lori, kena ada store, kena ada macam-macam. Makna dia kalau orang bagi 10,000 gantang, nak letak mana 10,000 gantang beras tu? Ustaz Ahmed letak kat mana? Banyak tak? Nak letak mana 10,000 gantang? Tak dengar, tak dengar. Ustaz Zabidah? Takut nak letak mana? Tukar dengan duit lah, senang. Dia Syafi'i tak sah. Kita Maliki kita sah. Kita dalam mazhab 4 mazhab. Mana-mana boleh taklid. Di sini dia Ustaz Ahmed dia keluar daripada. Jadi kita tengok di sini syariah kita ni luas. Syariah bukan dengan satu mazhab, dengan banyak mazhab, tapi mesti ada mazhab untuk membendung. Betul aku jawab. Okey. Kalau kita tak reti bab mazhab Ustaz, bab mazhab Maliki, mazhab Pali semua kita tak tahu bab zakat ni. Cuma kita ada mufti.
Sebab tu kena ada mufti. Kita tanya mufti. Tanya mufti. Itu tujuan ada mufti. Sebab mereka yang jaga agama. Tak dituntut kita tahu semua ustaz. Untuk menjadi alim tak dituntut nak tahu di antara langit dan bumi. Kita tahu sekarang mana kita tahu. Yang tak tahu kita tanya orang. Man lam ya'lam falyas'ali wa man lam yajid mu'alliman falyarhali. Itu dalam matan Zubat. Siapa tak tahu tanya, siapa tak ada guru pergilah cari guru. Baik. Wa minal muhim huna, benda yang sangat penting di sini adalah at-tafriqu bainal maqasid wal wasail. Hukum dalam usul fiqh ulama bahagi dua. Hukum ni ada dua, hukum maqasid, hukum wasilah. Hukum maqasid macam sembahyang, hukum wasail macam wuduk. Tak boleh wuduk kita tayamum, tak boleh tayamum sembahyang waktu. Nampaklah. Jadi semua ahkam syariah, cuma kedudukan dia, misalnya haji, dia adalah ahkam maqasid. Kapal terbang, kapal berjalan, semua itu adalah ahkam wasilah. Dan dia akan berubah mengikut zaman. So, kita dalam kes ini, contoh kalau kita nak bincang tentang kayu sugi, sunnah atau tidak sunnah. Yang pertama bezakan, sunnah adalah gosok gigi. Kayu sugi ke, buih gigi ke, itu wasilah. Dan dia boleh berubah menggunakan ud ataupun apa-apa jenis yang boleh membersihkan gigi. Nampak tak? Maka sebab itu kita katakan pembelajaran fiqh saja tidak cukup, perlu kepada ilmu usul fiqh, kepada ilmu ifta, ilmu waqi'. Barulah dia mengadunkan al-fiqhul mauzun, fiqh yang seimbang. Baik. Wal wasaili al-mutaghayyirah. Golongan Hizbut Tahrir macam tu, dia tak terima demokrasi sebab dia beriman apa yang dia beriman. So kita kena bezakan di antara wasilah dan maqsid. Baik, alaqah fiqh aulawiyat dengan nusus sudah tentu hubungan dia sangat penting, iaitu apa dia, muka surat 33. Wa min ad-daruri huna at-tamyizu bainal qat'i wa dhanni. Ini orang tak dapat faham ini. Nas tidak sama martabat dia. Ada qat'i, ada dhanni. Letakkan qat'i pada tempatnya dan dhanni pada tempatnya. Jangan kita campur aduk. Jadi benda dhanni akan berlaku ikhtilaf pada subut dan juga pada dilalah. Ada orang tolak kerana dia bagi dia hadis itu dhaif. Ada orang tolak sebab, bukan tolak, dia tafsirkan makna yang lebih luas. Dipanggil itu dalalatul hadis. So kita dalam pembelajaran hadis kita tengok kepada dirayah dan riwayah, kepada sanad dan juga dalalah. Maka kita tengok golongan-golongan yang cepat tolak hadis kerana dia tidak faham dilalah. Seperti hadis lalat. Lalat sekarang ni kuman. So hadis itu sahih, namun maknanya itu lalat yang bersayap, satu ubat, satu racun tu lalat di zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang ni dua-dua beracun, kita tak ada masalah. So, sebab Rasulullah nampak benda tu. Jadi ini pengajian yang dipanggil pengajian memahami nusus. Namun bukan lagi pada waktunya. Tapi kita kena faham di antara nusus qat'iyah, Quran dan sunnah mutawatirah, dan zanni di antara hadis qiyas dan seumpama dengan dia. Wa bainal muhkam wal mutasyabih, yang sudah difahami dengan jelas, dan mutasyabih yang mempunyai banyak pentakwilan. Wa fahmi al-zanni fi dha'il qat'i, mestilah kita faham zanni pada kitaran qat'i, iaitu maqasid qat'iyat, dan juga ayat mutasyabih dalam itar muhkam. So, benda-benda yang misalnya ayat-ayat mutasyabihat, jangan kita pegang mutasyabihat begitu. Letakkan pada muhkam, iaitu laisa kamitslihi syai'un. Selesai masalah. Kita ada mizan khaliq, kita ada mizan makhluk. So, kalau kita campur mizan makhluk dengan khaliq ini, akan berlakunya kecelaruan. Jadi asingkan perbahasan dia. Baik.
Di sinilah Syekh Qaradawi kata apa? Ramai orang bercampur aduk di antara sunnah tasyri'iyah dengan sunnah ghairu tasyri'iyah. Sepanjang kajian saya, orang yang pertama menggunakan term ini adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Majmu'. So, sunnah tasyri'iyah maknanya yang ada pahala di dunia dan di akhirat. Sunnah ghairu tasyri'iyah, sunnah yang tak ada pahala. Ada kebaikan semata-mata. Dia ada kebaikan, masalah. Misalnya bila kita nak bincang isu kurma. Kurma ni isu sunnah duniawiyah ke sunnah ukhrawiyah. Maka ulama pun khilaf. Habatus sauda. Jadi di sinilah para ulama mentadqiqkan marhalah isu ini. Adakah benda ni macam makan kambing? Saya dulu ada research di apa nama dia, USIM, dia buat kajian. Makan kambing ni tak ada mudarat, tak ada outcome, tak ada manfaat apa-apa. So Rasulullah pernah makan kambing. Jadi dia pun cari mana dia punya kebaikan dia, tak ada. Maka bagi saya untuk macam mana nak selesaikan masalah isu pemakanan sunnah, saya kata dalam isu makan sunnah tidak sabit secara wahyu. Ia sabit secara tasyri'iyah, duniawiyah, maslahiyah. Makna dia benda itu tak ada kaitan wahyu. Rasulullah suka makan, Rasulullah makanlah selagi mana dia halal. Prinsip tu adalah. Tetapi dia bukanlah satu wahyu yang kita kena makan kambing macam Rasulullah suka makan kambing. Yang ini yang kita kena faham. Dan ini telah dibahaskan oleh ulama-ulama kita Islam. Cuma kita tersalah faham. Sebagai jemaah tabligh dia marah saya. Ada kawan marah. Bila kita bincang isu, saya kata ada benda, bukan banyak sikit lah makna, sebahagiannya benda itu dia menjadi budaya di zaman Mekah. Makan kurma. Orang Malaysia ada yang tak boleh makan kurma, dia makan buah memplam. Yang penting manis tu. Jadi sebab itu para sahabat Rasulullah SAW bila pergi ke Parsi, mereka tak pakai jubah. Sebab jubah tu bukan sunnah wahyu. Dia sunnah bersifat adat. Dia panggil sunnatul zawaid, sunnatul adah. Sunnatul adah mengikut istilah usul fiqh Hanafi. Jadi bila kita duduk di Malaysia, pakai baju Melayu lah. Songkok. Jadi ini di antara yang sunnahnya itu ta'arat, itu yang sunnah asasi itu. Yang lain ikut kepada zaman dan tempat. Ini yang menunjukkan Islam ini bukan agama pakaian. Islam ni dia guideline. Tak pakai baju apa pakailah. So kalau sekarang ni orang nak bertaubat pakai jubah. Jubah hitam lah, orang perempuan pakai jubah. Nak bertaubat pakai jubah. So kalau pakai baju kurung tak boleh bertaubat lah. Ini kesempitan kejumudan di dalam kefahaman syariat. Jadi kita alhamdulillah dengan ada ilmu usul fiqh, para ulama kita yang faham telah menyelesaikan banyak masalah yang kadang-kadang kita salah faham. Jadi kita makan kambing, ia merupakan sunnah harus. Mana tak ada galakan, tak ada larangan. Makanlah sebagaimana tidak memudaratkan. Sebab itu Al-Imam Ibn Hibban menterjemahkan makna sunnah, membahagikan makna sunnah kepada 400 bahagian. Sunnah ni ada yang harus, ada yang digalakkan, ada yang bersifat berwaktu, ada yang bersifat zaman, subhanallah. Jadi tak sama level setiap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita sepakat semua itu adalah hidayah yang besar kepada kita semua. Kita rehat sihat. Lepas kita masuk perbincangan iaitu keutamaan di dalam amal. Keutamaan kualiti ke atas kuantiti. Ini sangat penting kita jelaskan insya-Allah.